Semua orang boleh bawa dari tak semua orang boleh bawa dari tu. So, orang baru dapat kamera, dia kira nak ambil gambar ya. Dan dia baru mengaji benda ni, dia kira nak test orang. Itu masalah dia hari ni. Saya travel pusing merata, kadang orang yang mengaji setengah iman lah. Nah, betul lah. Kalau dia betul makrifat, dia tak peduli kalau orang tu tak betul. Tapi kalau dia tak tahu, memang dia kena ambil berat lah. Dia apa? Kalau dia tak tahu, dia kena ambil berat lah. Dia dapat senapang, selalu dia pakai panah. Dia tembak ke langit tak berhenti. Dia rasa dia seorang yang dapat. Dia tak tahu koboi tu ada. Bisingan tu eh. Post kartun pasal ni. Pasal mana? Pasal bab ni lah. Bab mengaji ni lah. Oh. Terima kasih. Makan mak. Sorang sikit. Sudah. Ha? Bukan. Saya buat lapik lah tadi. Saya boleh. Hidup dekat. Dia pun apa? Mak telepon datang lagi ni. Saja je. Telepon belakang. Kena duduk belakang boy. Oh, jom. Kopi tu. Bang. Support ni sampai suara kan. Ni mari senang. Kalau tak hujan sampai kan. Itu yang saya sorkan tu. Ni yang sebenarnya. Ini nyembang apa mungkin. Nanti mari sampai. Ya, mari. Tempat rahsia. Tak ada. Ya, sarang bawang dia buat. Renjak sikit bang. Tak ganggu lah Pak. Tak ganggu dari depan mah. Tak ada lah, saya ada apa-apa memang panggil lah. Kita main lah. Gelap sikit lah ni, kita duduk scene best semua, relax. Dia buat. Biar di sini, okey saya suruh. Yang Teruskan. dah kartun apa bang tadi bang cakap? Tak mimpi. Masalah pak pahaman ya, betul. Dia hari ni macam ni. Kita semua yang kita yang sama-sama mengaji ni tak pedulilah dari pelosok mana pun. Daripada Perlis sampai ke Johor, tak peduli dengan siapa mengaji pun. Tak peduli bab apa jauh mana tinggi rendah. Cuma saya nak bagi tahu satu je. Nak bagi tahu bahawa benda ni ada. Tidak? Bila benda ni ada, esok mai 20 tahun lagi anak-anak muda tak terkejut. Tidak? Bila dengar ilmu tasawuf ke makrifah. Sebab dulu dia pakai bumi kan benda ni. Kalau ada dituduh sesat.
Hari ni orang tak boleh, nak tutup pun tak boleh sebab apa internet. Ya. Ha. Dari segi benda tak elok pun orang boleh sebar, benda elok pun orang boleh sebar. Betul tak? Benda palsu pun orang boleh sebar, benda benar hak pun orang boleh sebar. Ha, tu benar. Kalau orang Malaysia orang ni semua dia tahu. Ya. Dalam main internet ni semua dia tahu. Ini pun tak boleh kontrol lah ni. Tak boleh bang. Lah ni memang tak boleh kontrol. Buat apa nak selindungkan atau ini pasal benda betul. Kita sembang je lah. Ya, kita sembang. Sembang bagi kata satu masa nanti budak-budak lain pun masa depan tak jadi seorang yang fitnah. Budaya fitnah tu tak panjang faham. Ni orang mengaji, orang setuju, orang faham awak kena fitnah. Macam anak saya duk film gaji. Selama dia dengan abang ipang saya tu rentan dia. Apa orang berbiak nak film gaji semua dia tak film gaji pun. Saya jumpa dia ni, hang berbiak anak kena selesai semua tu. Abang gaji tak mana? Dia senang, kena jawab. Dia tak mengaji. Dia kata orang tak betul. Tidak, Tuhan tak buat tanda soalan ke? Bukankah aku ini sebenarnya hakim? Bukankah Allah Ta'ala itu sebenarnya hakim? Seadik-adik hakim. Benda ni kalau kita faham, kita tak akan bergaduh orang. Banyak surah dan ayat. Atin surah Atin ayat 8 tu clear gitu. Tapi yang malangnya yang orang-orang yang berjabatan, yang beragama ni pula tu. Abang, yang benar tetap benar walaupun dipetikai, yang salah tetap salah walaupun dilindung bang. Hari ni kita kena faham dah tu. Yang orang duk kena keribuk ngaji nak kenal Allah ni untuk nak jadi kaya ke atau untuk nak mendapat ketenangan jiwa. Itu bezanya. Nak bimbang apa bukan kita nak ambil hasil dalam negeri. Kita nak mengaji hak diri kita pun tak ada. Kita nak, kalau boleh nak tenang kan, yang tu yang nama dia. Nak jiwa orang yang tenang kan. Baru kita boleh buat amal ibadat kita dengan sempurna. Betul ya bang, betul. Apa? Betul ya bang. Dunia ni dia tahu apa nak mau lah. Kan? Pasal semua dah jadi satu yang tu dia punya. Semua dah jadi dia punya. Jadi dah tak ada apa lah kat kita. Yang tu. Yang tu. Yang tu boleh buat bagi kita cool boleh. Kita tak boleh pun dah. Itu dia jatuh dekat Islam tu makna dia peace. Sejahtera. Sampai nak solat pun dia kata kita tak upaya. Habis persoalan solat ni dia yang upaya tu mana dia? Jadi proses sampai situ, sampai kita pula tak boleh nak hukum orang. Sebab lagi kita mengaji, lagi kita sedang, kita tak apa. Apa yang tak ada apa? Yang tu ada. Katul apa bang? Dia anak mengaji ni ada dia buat 3. Yang pertama tu dia besar dia buku. Yang anak yang tengah tu dia sama besar dengan buku. Tahap ketiga tu dia paling kecil berbanding dengan buku. Padahal dia dah asal tak ada apa. Lagi lama mengaji lagi tak tahu. Dia tulis surat lagi lama mengaji lagi tak tahu. Mana makin banyak yang dia mengaji makin dia tak tahu. Dia senang lah. Kalau bab usul ni faham, dia bab usul ni faham selamat. Ada semua orang mengaji tak ada usul, dia ni salah. Banyak sangatlah yang mereka kita tengok kalau ikut dalam fiqh ni
Fiqh ni masalah dia apabila dia tak ada tauhid dan usul. Itulah abang ni. Itu masalah dia. Fiqh ni bukan salah, fiqh tak salah. Ilmu tak salah. Akan tetapi apabila belajar fiqh Tak lengkap. usul, tanpa tauhid, tanpa tasawuf, dia masalah. Dia pergi ke hukum. Cuma dia nak Fiqah tu maksud hukum. Jadi bila dia belajar fiqah dia kerja hukum kan. Tentu tak boleh yang dosa. Tak, pada rangkaian fardu ain usul fiqh tasawuf, benda tu tak boleh bisa. Jadi dia nak hukum dia kena usul dulu. Ya. Bila nak usul bukan usul keluar. Usul ke diri dulu. Usul ke diri jatuh pada alam tasawuf. Yang patutnya tu dia hukum diri dia bukan dia hukum orang. Tapi yang jadi hari ni dia hukum orang. Dia tak hukum diri dia. Ambil kerja apa? Cuma bagi saya fiqh ni undang-undang. Undang-undang. Undang-undang ni kena ada. Ya. Undang ni kena ada. Akan tetapi apabila masuk kepada soal undang-undang yang lebih dalam, maksudnya apabila kita masuk perihal hati, perihal akal, perihal batin, benda ni nak kenal lah usul yang lebih terperinci. Kita tak boleh nak kata orang tu kufur walaupun pada ketika itu dia sedang menyembah berhala. Sampai pada satu poin. Kita tak boleh nak kata orang tu musyrik, orang tu murtad walaupun sampai pada satu keadaan yang memang dia pada kalamnya dia mengatakan dia menolak Islam Allah SWT. Tapi dia tak tahu. Ya, masa itu hanya zahiriyah, masih kalam. Dan benda tu berubah-ubah. Habis tu kalau yang orang tu minta balik tak khusyuk tahu tu. Kira macam mana? Masa kita tahu Jadi kan, masa Rasulullah sendiri kata tak ada siapa masuk syurga dengan amal ibadat dia. Tiba-tiba sahabat tanya, macam mana dengan kamu ya Rasulullah? Begitu juga dengan aku. Lalu bagaimana keadaan ni ya Rasulullah? Kerana semua orang masuk syurga hanya dengan rahmat Allah semata-mata itu saja. Ya. Ini hadiah kursi. Jadi ni yang kita nak duduk balik dekat poin yang pelaksanaan dia tu. Oleh kerana kita Pelacur pun masuk juga ke? Anjing pun masuk juga. Ya. Kau cerita. Cuma oleh kerana lah ni benda biasalah bang, benda ujung-ujung. Kita rasa cerita benda ujung-ujung. Dia semua dah ada acar dah apa semua kan. Kalau kata besar berjanggut ni kira Last kali. dia buat main rumpun semua tu dalam tu dah. Puspa Wani nak kena perisi satu. Tak alhamdulillah. Sampai mereka orang nak kena perisi satu. Jadi pada orang yang berkehendak, pada orang yang jujur, dia kan perisi. Tak kisah mau masalah tu. Tak kisah. Macam kita nak benda betul. Janji tepat. Atas kendak orang juga. Ya. Tapi ni lah kenyataan. Pada satu ketika ni, ilmu ni tak ada. ya. Bukan maksud tak ada, benda ni asing. Benda ni sangat asing. Tersimpan. Ya, orang apply sampai satu masa tu. Kalau orang mengaji fiqh, orang mengaji tasawuf, jaga jadi sesat. Maksud dia, lagi kalau kata zaman lah ni, kalau tak ada internet, benda ni takkan keluar lagi. Betul. Duk simpan lagi. Simpan. Tapi Allah Ta'ala juga dalam menjanjikan dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan yang Allah Ta'ala cipta sendiri ni. Dia punya manusia pada adat kita duduk dalam syurga, Hawa AS duduk syurga. Sampailah turun ke bumi, sampainya berlakunya pembunuhan yang pertama Habil dan Qabil, apa semua. Sampailah kepada umat Muhammad, sampailah kepada akhir zaman ni. Dia dah cerita dah. Akan sampai masa ni, akan sampai masa ni, akan sampai masa ni. Dia yang atur. Ya. Jadi kalau kita masih berkehendak, maksudnya kalau kita masih berhajat ataupun kita masih mengatakan kita nak melihat Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala ni tertegak seperti yang kita mahu, pada masa yang kita mahu, dengan cara yang kita mahu, kita masih tertipu dengan diri kita. Pasal agama Allah Ta'ala ni tertegak pada masa yang dia mahu, dengan cara yang dia mahu, seperti mana yang dia mahu. Cuma benda ni dah keluar lah. Dah ni tasawuf dah tak asing dah. Tak tasawuf dah tak asing dah. Ulama-ulama tasawuf dah tak asing
dah Bicara-bicara tasawuf. bicara-bicara pasal dah tak asing dah, tak masuk TV dah sampai kuliah perdana ulama-ulama tasawuf dah menceritakan hal hati, dah menceritakan hal makam-makam hati, lawa marah ulama Tumainah Radiyah Kamaliyah. Kita perempuan bergigi tu apa? Dia pun tu selit ke kena. Untuk perempuan yang selalu ramah di TV tu, bergigi tu. Dia selalunya opening speech dia selit je sikit. Ilmu hak Allah Ta'ala pasal apa? Tentang apa? Itulah masalahnya, kadang-kadang orang nak check siapa yang bercakap. Dia pun macam ni, dia pun rambut betul, dia pun sebab dia pun semayang tak cukup, dia pun dia siapa. Itu penampilan. Tapi kalau Bukan nak tengok jam tu. tengok makhluk nampak makhluk. Ampun. Dia pun nampak yang tu. Dia pun tak tengok orang lain. Dia pun nampak hal tu. Yang tu. Tengok makhluk nampak makhluk. Dia nak cuci jangan tengok dia makhluk tu. Ya. Tengok apa kebenaran yang keluar dah makhluk. Kan tu dia. Dan bukan untuk semua pun. Boleh ambil lah, tak boleh ambil. Pergi tempat lain. Bila manusia pertama menjadi mayat, dia pun belajar binatang ke, jarak tanam. Habis Lafaz pula minal insan nabi asal ni tak ini pun belajar juga binatang. Orang gagak lah tunjuk macam mana tanam tu. Habis nak kata apa? Awak nak lihat apa nanti? Awak lihat, habis nak ikut pun gagak, nak kena ada bulu, nak kena ada apa, nak kena ada serabut. Tapi bila tengok apa yang ilmu dia bagi tu, Gagak kot. dia korek, dia tanam kawan dia kan. Ha. Baru dia tahu manusia nak kena simpan dalam pasir, dalam tanah. Tidak biar lu tu ke apa? Dia kata kebesaran dia menyeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi kan dia. Ya. Dan barang seisinya. Aku tengok tak mau ambil kuliah ilmu. Tak guna. Kalau makrifah dia kata apaan itu Allah. Nak tahu tak mana tu. Ha. Apa dia? Allah. Kalau punya lelong orang itu dia punya iradah tukar. Maksudnya kehendakmu. Dah iradah. Tiap apa yang berlaku ni tak kehendak tiap. Dia contoh bagi ada akannya. Kalau dia kata pelacur, kalau tak ada seorang jadi pelacur, tak ada lah perkataan tu huruf dan makna. Mana maksud maudunya? Kalau ada pencuri, sebut je. Tapi kalau tak pernah tengok pencuri, tak pernah ada kejadian pencuri. Itu semua apa yang ada di dalam Quran tu dia tunjuk benda tu. Pasal adanya kita ni Nabi kan paling hampir makhluk dengan Allah Ta'ala ni pada kehendak. Pasal adanya makhluk ni atau penciptaan ni, adanya kita ni bila Allah berkehendak. Bila dia berkehendak untuk dikenali, barulah ada yang nak mengenali dia tu. Bila dia berkehendak untuk dipuji, barulah ada yang nak memuji tu. Such a game. Kita It's ni, konspirasi dalam game tu sendiri dia. kita ni semua seluruh penciptaan ni berhubung dengan Allah Ta'ala ataupun bersatu bercantum ataupun Okay. komplit dengan Allah Ta'ala ni pada kehendak dia. Abang nak kena bayar duit ayam, duit api, duit sewa rumah. Macam-macam abang nak kena buat. Banyak dalam kepala ni. Tak tahu nak pinjam kat siapa, tak tahu ni tak tahu selak tu dah. Dalam hari ada nak kena bayar semua 1,500. Selak almari tu lah. Tak siapa ke adik-beradiknya, arwah ke tinggal apa ke, dah laci tarik-tarik dah 5,000. Dia tulis gunalah. Agak-agak kalau jadi macam tu, apa perasaan abang? Lega.
lega. Nanti keluar. Dia lega. Tak ada apa dah macam orang lepas kecil tu. Lega. So, bila kita cari bab macam mana Tuhan ni yang dikatakan lebih dekat daripada orang Amreh ni, surah Al-Kahf ayat 16 yang berserta surah Al-Hadid ayat 4 yang dikatakan awal akhir saya batin ayat 3. Bila tersedar tu, it's just like realize bila duit tu dapat, atau realize jumpa tempat untuk kencing. Nak kencing jangan sangat jumpa tempat untuk kencing dan berjaya kencing dengan elok. Tak ada dah isu tak mana aku nak cari tempat kencing. Tak ada lah isu mana lah aku nak cari duit nak bayar duit duit ayam. Tak ada lah isu macam mana aku nak mempertuhankan Tuhan. Setelah aku tu tak ada. Setelah yang kencing tu tak ada masalah dah. Setelah bil elektrik, bil air tu tak ada masalah dah. Bukan pencarian tang mana tandas itu lain. Air kencing nak keluar ni, orang tak tahu. Yang tak boleh dikongsi, tandas boleh dikongsi. Ketahanan tu, bila keluar kepuasan tu pula orang tak boleh kongsi. Sebegitulah juga dengan mengenal Allah Ta'ala. Tak boleh dikongsi sebab apa yang awak kenal tu adalah menyeliputi 7 sifat makni, 7 sifat maknawiyah yang ada kat awak dan dia mukhalafah. Seperti Tuhan kata laisa kamitslihi syai'. So, kepuasan awak atas penemuan tandas tadi atau penemuan duit tadi, orang lain tak faham. Tapi orang lain tahu nak kencing pergi cari tandas. Orang lain tahu nak mengenal Allah, kenal diri. Tapi dia ramai yang tak senang. Bila kenal diri tu, tak boleh dikongsi dan tak boleh megah-megah. Tak boleh nak lawan, tak boleh nak kata ilmu hang betul, ilmu ni tak betul, tak boleh. Tasawuf okey, sebab tasawuf dia akan meringkai masuk ke dalam fiqh dan usuluddin. So hari ni banyak Abang Uwais saya masih lagi pencucian. Banyak ada orang mai ambil kesempatan mai rumah saya, lepas tu pakai channel saya untuk ambil crowd. Lepas tu mula nak jual ilmu ni dengan duit. Nak ajak ilmu kebal lah. Lepas tu fitnah saya pula kat belakang. Oh, saya tak boleh berkawan dengan lepat. Sebab lepat itu tak semayang. Nanti orang ingat saya sebab benda-benda macam ni lah bang. Benda-benda macam ni yang saya nak kata tak ada kesedaran yang tepat. Nak mengaji ni, bila nak mengenal Allah, diri tak ada. Macam mana ego boleh ada lagi? Takkan Allah Ta'ala tu ego kot. Permainan. Yes, permainan. Tapi dia maha pengampun dan maha penyayang. Dia tak menyebelahi fitnah. Dia tak menyebelahi. Faham? Tidak, dia tak sebut wailul likulli humazatil lumazah. Tidak, dia tak sebut itu inna syani'aka huwal abtar. Sebab dia ada. Cuma itulah, selalunya dengan duit juga orang kalah ilmu ni. Jadi susah di Malaysia ni. Dunia tu abad sudahannya. Orang kalau main duit, orang kalau makan, orang kalau puji, orang kalau kuat. Tapi paling banyak orang kalah dengan puji-puji. Itu bahaya. Yang tu paling bahaya. Tok Adam pun terjun bukan pasal apa, pasal Hawa. Pasal Hawa. Tapi kalau orang kata pasal perempuan, yang sebenarnya Hawa tu pun Adam juga. Kau tujuh ni. Pada tiga ni daging belah tengah tu yang beza. Habis ya. Tak ada Hawa, kira tak best terus ya. Dekat dunia yang tu, pasangan tu kena ada. Atas dunia ni wajib ada pasangan. Ada pasangan kena ada. Ada kiri, ada kanan. Contoh dia ada yang nak memegah-megah, ada yang down to earth, yang relax. So kita pulang lah. Masalah banyak yang tak boleh terima ilmu yang jadi tu tak betul. Bila kita cakap dia pun tak smart tau. Tak sebab connected to connection. Dia tak smart payah. Jadi dia mula dia nak main lah. Dia jadi ilmu ni jadi sesat lah buat semua. Jadi payah. Dia tak spark. Kalau dia spark, dia tak kena.
mengaji ilmu mengenal Allah Ta'ala ni adalah itulah dia letak di awal-awal pengajian. Dia letak di awaluddin ma'rifatullah sebab untuk mentiadakan Allah. Everything start from nothing. When you are nothing, you are very much part of everything. So, benda ni orang tak faham. Orang takut nak jadi nothing. Sebab nothing itulah punca everything. Betul tak? So, nothing is powerful than God. Nothing is better than God. Nothing is bad than devil. So faham tak? Bila satu orang tu kata nothing is better than God. So nothing tu, ketiadaan tu lebih dahsyat pada Tuhan. Itu sebab dia letak kat kita duduk kat ketiadaan tu. Sebab ketiadaan tu lebih tinggi. Tapi orang tak nampak. Semua tak nampak. Wa man arafa nafsahu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Yang ni macam member sahabat kita tadi nak kata la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim ni nak letak lagu mana benda ni? Tapi kalau awak dah tak ada istilah nak letak lagu mana? So benda ni very tricky. Itu sebab dia pentingnya bab mengenal dan bab usul. Ada orang mengaji mengenal tapi terlupa nak mengaji usul. Payah. Ada mengaji mengenal Allah tapi dia terlepas tasawuf. Itu sebabnya dia balik pada hakikat balik selepas mengenal. Dia nak cuci lah, nak buat baik, nak itu, nak ini. Apa dia tu? Tapi bila yang dah ada usul dan tasawuf, dia akan balik kepada syariat. Bila dia balik kepada syariat dia lagu ni lah. Yang nu 5 waktu nu bukan syariat, itu fa'ilun. Dia masih berukun dan hukum. So awak dah sampai makrifah, awak dah dapat daimun dan khosyi'un. Jadi kata zatu solah selepas melintasi alam makrifah tu, menyedar akan zat itu bersembahyang dan memuji. Dia memuji kat atas dirinya. Apa daya upaya kita bila hayya 'alal falah kita jawab la haula wala. Macam mana nak berjaya? Bila hayya 'alal solah la haula wala. So yang dikatakan tubuh niat tu, yang dikatakan diri zat tu, bukan kerja kita. Dia dah buat sebelum kita boleh sebut mak, belum panggil mak lagi. Kita keluar duduk dalam perut dia dah memuji Tuhan dah. Kita nak kenal department tu. Jadi nak cerita macam mana dengan orang yang tak mengaji? Semua kita ni bukan nak cerita hampa tak tahu. Bukan nak bagi tahu benda ada. Kalau hampa tak tahu, nak tahu pergi cari. Tapi kalau hampa tak mau ambil tahu tapi hampa duk tentang, bukankah bodoh namanya? Itu sebab Tuhan kata berpalinglah dari mereka yang bodoh. Surah 7 ayat 199. Saya sebut kali dah. Iyalah. Kalau yang kenyang dia nak rasa-rasa lah. Dia tak makan sungguh. Dia nak tak terlidah. Kononnya dia jaga adab. Ambil hati ya. So benda ni macam ni. Yang kita bagi ni, yang kita cuba suar ni, atau yang cuba kita hulur, apa yang kita dengan serendah-rendah dirinya kita bagi tahu, ilmu yang kita mengaji ni, yang cuba kita cerita ni adalah ilmu yang paling bawah. Dalam bahasa lain paling lekeh lah. Sebab dia awal agama. Kalau dalam bahasa lain nak mengaji, nak baca, cikgu ajak kenal huruf dulu. Yang ni, yang kangkang macam ni ada palang tengah ni A. Yang B ni macam huruf 8 terbelah ni letak satu garis ni B. Dia ajak. So bila benda-benda macam ni, bila kita pula nak mengajar ilmu mengenal Allah, makna ilmu ABC. Bila ilmu ABC ni bermakna ilmu paling bawah. So para yang duk solat 5 waktu, yang duk buat benda-benda tinggi yang kuat ni, memang mereka orang dah tinggi dah. Tapi tahu ulama mana yang mencerita ilmu mengenal Allah ni ilmu yang tinggi. Di sini mereka telah berlaku silap yang telah bertahun-tahun. Sepatutnya mereka kesian kat orang mengaji ilmu ni. Sebab orang baru nak mula, awaluddin. So, pasal apa nak tentang orang yang baru nak belajar benda yang awal?
Sedangkan hampa buat semayang 5 waktu, buat itu ini tanpa khusyuk dan tawaduk, hampa tak peduli. Dalam Quran ada terang. Betul tak? Banyak surah-surah. Betul tak? Banyak surah yang itulah sebab saya kata mereka orang yang berani, kita orang yang takut. Dan ni saya tanya satu, apa yang membuat seorang tu gelisah, takut, resah, tak tenang? Adalah disebab dia tak tahu. Ini kita peringkat pun nak ambil tahu. So, tiba-tiba bila kita masuk ke alam nak ambil tahu, rupanya Allah Ta'ala tu memang sempoi. Dia tak heran kalau orang tak boleh buat. Tetapi kalau hang jujur nak tahu, kalau buat tak tahu, dia kata jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Mak duk sembang belakang aru duk balun. Best my background. So, apa yang cuba nak bagi tahu, bila surah tu mengatakan, surah Al-Isra ayat 36, jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak ada pengetahuan kepadanya. Kita linkkan surah tu dengan surah Al-Kahfi ayat 103, 104, 105. Di situ baru kita nampak Tuhan dah pesan. Tetapi macam mak kita lah dulu, faham tak? Pesan jangan duk main pisau, jangan duk main pisau. Kita main juga luka kaya dia main golok. Nah, yang ni besar sikit dia lah. Bila dia bagi cerita bahayanya tak khusyuk dan tawaduk tu, kan? Bila dia bagi tahu bahayanya tak khusyuk dan tawaduk tu, kita duk belagagah buat. Bila surah Al-Kahfi ayat 15 dia kata, tidak ada pertimbangan, segala amal ibadat mereka akan gugur di akhirat kelak, kerana mereka mendustai ayat pertemuan dengan Tuhannya. So, takkan nak marah Tuhan? Ini agama nenek moyang yang kita amal kadang-kadang terus. Sebab Tuhan juga telah sebut benda tu dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Dalam surah Al-Baqarah ayat 170. Dia bagi tahu direct. Dan orang lain main masuk campur, dia kata jaga ni sesat. Nak tanya macam kawan abang tu, tanya dia, menjadi masalah bagi siapa yang sesat ni sebenarnya? Menjadi masalah bagi Allah Ta'ala ke bagi hang? Allah Ta'ala dah kata dalam surah Ali Imran ayat 144, tak menjadi masalah mereka yang sesat. Dan surah An-Nisa ayat 170 atau 174, tak salah saya, 170-174 An-Nisa. Dia bagi tahu dah. Yang kita duk kalut teruk. Macam jakim ni kan, lebih serbu sana serbu. Kan? Kalau kaji balik kan, yang orang duk jujur, sejujur-jujur hati tu nak mengaji mengenai Tuhan, apa masalah? Kalau anjing boleh kenal Tuhan, takkan kita tak boleh kenal Tuhan? Tuhan kita kot. Sedangkan dia kata sesungguhnya kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka, dan mereka juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. So, ke atas amalan kamu. So, mana masalah sebenarnya ni? Bila Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yunus ayat 99, apakah kamu berfikir yang kamu boleh mengislamkan segenap umat manusia? Clear cut dah, dia nak suruh kita relax dia kan. Saya duk banyak ayat. Saya duk pusing mata tua ni, macam abang-abang, brother-brother ni, orang-orang yang berumur tu main 80 lebih pun ada main terima kasih. Terima kasih Pak. Saya kata bukan nak tunjuk berani. Saya anak saya hilang dalam balai polis, lepas tu dituduh sesat. So saya nak tengok betul ke sesat ilmu ni. Bila dalam Quran dia cerita beberapa banyak kali sesungguhnya teman kamu itu Muhammad tidak mengidap penyakit gila, dan sesungguhnya Muhammad itu tidak gila. So kenapa diberita sampai begitu dalam Quran? Adakah disebab penzahiran dia, perangai dia, atau apa dia, ataukah ilmu dia? Hari ni orang cakap bahawa ilmu mengenal Allah, pasal apa dituduh gila? Muhammad kata sesungguhnya aku membawa agama Musa dan Ibrahim. Yes.
Kita tengok tu Jadi contoh. tengok ni tu Satu terangai. pejabat agama, ahli-ahli majlis ni, kita tengok depa masa waktu kes saya dulu. Saya tak nampak pun depa tu nampak macam orang gila. Macam mana Muhammad dia dituduh gila? Faham tak? Jakim ke apa, so, semua pakai elok-elok belakang. So, di mana letaknya istilah Muhammad tu dituduh gila? Sebab ilmu masa tu, dia kata sesungguhnya ilmu yang aku bawa ini adalah ilmu Musa dan Ibrahim. Agama Musa dan Ibrahim. So di situ masa zaman Musa macam mana solat dia? Tidak. Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria juga diutus, diperintah untuk solat. Tapi macam mana solat tu? Saya bawa bagi tunjuk Aru bagi keramaian Aru, kesian dia main kat saya. Adik, try balik sekali nak tengok. Balik sekali tengok. Tidur.